Hai semua murid yang dikasihi, okey, selamat kembali bersekolah. Walaupun sudah lama kita tak PDPR, tapi kali ini, okey, korang naik tingkatan 3 dan korang akan bermulalah 2 minggu PDPR. Jadi untuk kelas sejarah ni kita akan jumpa 2 kali lah melalui PDPR ni. Okey, untuk video hari ini cikgu akan terangkan sedikit apa yang akan kamu belajar sepanjang tingkatan 3 sejarah kita, serta cikgu akan masuk kepada satu topik sahaja untuk hari ini. Okey. Jadi untuk sejarah tingkatan 3, dia adalah kesinambungan daripada sejarah tingkatan 2 yang kamu telah pelajari. Okey. Dan untuk sejarah tingkatan 2, kamu telah lihat bagaimanakah kemunculan kerajaan di alam Melayu serta kemunculannya kesultanan-kesultanan di negara kita lah dulu, seperti Kesultanan Melayu Melaka, Kesultanan Johor Riau, lepas tu Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor, serta negeri seperti Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis kan. Semua tu kamu telah lihat serta warisan yang ada. Termasuk juga Sabah dan Sarawak. Itu cerita di tingkatan 2. Tetapi untuk tingkatan 3, kita akan fokuskan bagaimanakah negara kita ni. Okey, negara kita ni sebab kita telah belajar, kita telah tahu yang negara kita ni kaya, stabil, makmur. Tengok pada bab 1 saja kita boleh tengok. Negara kita ada kestabilan, ada kemakmuran yang telah mendorong kuasa barat ni nak datang dan menjajah negara kita. Untuk bab 3 ni kita akan lihat bagaimana mereka menjajah serta apakah bentuk pentadbiran yang diperkenalkan serta apakah ataupun siapakah tokoh yang menentang para penjajah ni. Kita tengok bab 1 kan, kedatangan kuasa barat. Bab 2, pentadbiran yang diperkenalkan, iaitu pentadbiran negeri-negeri selat untuk 3 buah negeri seperti Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Okey, dan bab 3 pula adalah pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu yang diperkenalkan untuk 4 negeri seperti Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang, serta pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu yang melibatkan Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Okey. Kita juga akan lihat bagaimanakah penjajahan yang berlaku di Sarawak dan Sabah. Okey, kalau di Sarawak siapa? Kalau Sabah ni oleh siapa? Okey, dan apakah kesan yang ditinggalkan akibat pentadbiran barat ataupun penjajahan yang dibuat oleh pihak barat, serta penentangan masyarakat tempatan, serta kita boleh nilai adakah kebijaksanaan raja dan pembesar Melayu ni dalam menangani cabaran barat. Okey, itu adalah cerita untuk tingkatan 3 ini. Ada 8 bab semua. Okey. Okey, bab 1. Tajuk yang tadi kita dah tengok adalah kedatangan kuasa barat. Seperti kita tahu kan, negara kita ni, apakah yang mendorong ataupun kenapa kuasa barat ni mahu sangat menguasai ataupun campur tangan di negara kita? Kita akan fokuskan benda tu untuk bab 1 ni. Dan yang kedua, kita akan lihat apakah strategi ataupun kaedah yang digunakan oleh pihak barat ni sehingga mereka berjaya menguasai ataupun kita kata campur tangan dalam negara kita. Okey, untuk bab ni ada 4 topik. Yang pertama adalah 1.1 iaitu kestabilan dan kemakmuran negara kita. Kita akan lihat apakah bentuk kestabilan dan kemakmuran negara kita. Yang kedua, apakah faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Dan 1.3 adalah kita akan lihat persaingan kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan. Kuasa barat mana ni? Okey, yang berebut-rebut nak mendapatkan tanah jajahan, kita akan lihat. Serta 1.4 adalah perbezaan strategi yang digunakan oleh mereka. Kita ni dijajah oleh beberapa kuasa barat lah, seperti Belanda. Dan yang penting adalah pihak British ataupun pihak Inggeris. Kita akan lihat satu persatu. Jadi hari ini kita akan fokuskan kepada perkara yang sebelum kuasa barat datang. Negara kita ni sebenarnya dah hebat dulu. Dah ada kestabilan, dah ada kemakmuran. Contoh kestabilan yang kita boleh lihat adalah sistem pemerintahan dan pentadbiran yang mantap.
sudah ada satu sistem, kita kata sistem kerajaan ataupun sistem pemerintahan yang sudah mantap. Kita juga ada perundangan, ada hubungan luar dengan kuasa luar ataupun kerajaan luar. Ini menunjukkan negara kita stabil lah. Dari segi kemakmuran ni kita katakan dari segi kekayaan negara kita. Kekayaan ni kita boleh nilai melalui hasil bumi ataupun alam. Maksudnya kekayaan hasil bumi lah. Dari segi sistem ekonomi yang maju. Dan kemuncak kemakmuran ni kita boleh lihat lah apabila kita dah maju dalam semua perkara, bidang intelektual ataupun bidang pelajaran lah pun maju. Okey, kita akan lihat persatu. Okey, dari segi kestabilan, kestabilan negara kita ni telah mewarisi pemerintahan beraja dan pentadbiran yang mantap. Jadi sistem pentadbiran ataupun sistem perundangan dan juga struktur sosial masyarakat ni tersusun dengan sistematik. Sebab sebuah pentadbiran ni dia akan kena ada satu pentadbiran, dia ada satu undang-undang dan juga ada masyarakat lah yang disusun secara sistematik. Dan dengan adanya kestabilan, dia perlunya ada muafakat antara golongan pemerintah dengan orang yang diperintah, maksudnya rakyat lah. Jadi kita boleh lihat lah, kalau kebijaksanaan pemerintah, kita boleh lihat pemerintah ni dia boleh saling berganding bahu dengan rakyat untuk membangunkan negara ataupun negeri. Sebuah negeri yang ada kestabilan, dia kena ada kerjasama lah antara raja dan juga rakyat. Dengan ini, dapatlah kita jalankan hubungan luar dengan lebih berkesan. Kita kena dalam negara ni aman dulu, baru kita boleh pergi menjalinkan hubungan luar dengan kuasa luar lah. Okey, jadi kita boleh lihat dari segi kestabilan, kita boleh nilai melalui 3 perkara, iaitu perkara yang pertama adalah adanya sistem pemerintahan dan struktur sosial masyarakat. Okey, sistem pemerintahan di negara kita ataupun negeri-negeri Melayu ni biasanya diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka. Di mana negeri Melayu ni kita boleh lihatlah melalui sistem pemerintahan beraja ini, yang bermula di bawah adalah penghulu ataupun mukim. Kalau penghulu ni kita tahulah dia adalah unit yang paling kecil ataupun kita panggil kampung dalam sistem pemerintahan masyarakat Melayu. Dan ketua kampung ni adalah penghulu ataupun penggawa, dan ketua kampung ni tugas mereka adalah menyampaikan arahan kepada orang kampung. Arahan siapa? Arahan daripada raja ataupun pembesar lah. Kita boleh katakan ketua kampung ni orang tengah antara rakyat dan raja. Yang kedua adalah jajahan atau daerah yang diketuai oleh pembesar. Okey, dan kita boleh lihatlah pembesar ni adalah dilantik oleh sultan. Pembesar ni melaksanakan tugas seperti menjaga keamanan, kemakmuran, kestabilan dan membantu mengekalkan kedaulatan negeri. Jadi kita boleh lihatlah kalau pembesar ni sultan yang lantik. Okey, kalau peringkat yang paling tertinggi adalah peringkat negeri lah. Okey, negeri ni yang berkuasa adalah sultan. Okey, sultan ataupun raja lah. Okey, dan sultan ni kamu kena ingat merupakan lambang kedaulatan negeri. Lambang kedaulatan ni lambang kebebasan ataupun merdekanya sebuah negeri itu. Kalau ada sultan, ada raja tu, satu kawasan tu adalah kawasan yang bebas, yang daulat, berdaulat kita kata. Dan kaum kerabat diraja serta pembesar ni biasanya akan membantu pentadbiran dan melaksanakan perintah sultan lah. Pembesar ataupun kerabat-kerabat diraja lah. Jadi kita boleh lihat di negeri Melayu ni adalah yang atas melantik yang bawah. Contoh seperti sultan melantik pembesar. Kalau penghulu ni mungkin pembesar yang melantik penghulu. Ni adalah sistem dia. Orang yang paling berkuasa lantik yang bawah. Tetapi ada satu lagi sistem pemerintahan yang berbeza, iaitu di Negeri Sembilan. Okey, kalau di Negeri Sembilan ni kamu kena ingat hierarki ni ada daripada bawah sampai ke atas. Yang ni bermaksud yang bawah melantik yang atas. Nampak tak? Dia seperti orang yang bawah lantik ketua lah. Dia macam negara kita hari ini. Okey, negara kita ni undi kan. Kita undi siapa yang jadi pemimpin negara. Sama dulu. Kalau di Negeri Sembilan kita boleh lihat adanya unsur demokrasi, iaitu
rakyat bebas memilih pemimpin. Okay, jadi kita akan lihat hierarki di Negeri Sembilan adalah dia bermula bawah, iaitu rakyat. Rakyat dipanggil sebagai anak buah. Okay, anak buah dan ibu soko. Kalau ibu soko ni dia jawatan dia ataupun individu yang mengetahui ataupun memahami serta menghafal adat resam asal usul keluarga. Ini maksudnya orang yang tahu pasal adat ataupun asal usul keluarga tersebut. Dan kita boleh lihatlah, ibu soko ni terlibat secara langsung dalam pemilihan dan pelantikan buapak. Yang kedua adalah buapak. Buapak ni dia adalah pemimpin yang lebih tinggi. Biasanya kampung lah, ataupun kita kata mukim. Buapak. Yang atas buapak ni, buapak akan melantik lembaga. Lembaga ni peringkat yang lebih besar, mungkin daerah kita kata. Okey? Dan lembaga ni dia akan lantik undang. Undang ni biasanya adalah negeri lah. Okey? Pembesar ke. Dan undang ni akan melantik siapakah yang akan menjadi pemimpin ataupun yang tuan besar ataupun yang di-pertuan besar. Ni sistem ni. Kamu kena ingat. Anak soko, buapak, lembaga, undang dan yang tuan besar. Itu adalah di Negeri Sembilan. Sebab dia mengamalkan adat pepatih. Kalau kamu masih ingat, kamu telah belajar sebenarnya di tingkatan 2. Okey, berbeza pula di negeri Sarawak dan negeri Sabah. Kalau negeri Sarawak ni mereka ada 2 jenis sistem. Iaitu sistem kesukuan. Sebab kita tahu Sarawak ni dia banyak suku, banyak kaum. Okey, dia ada sistem kesukuan. Serta ada juga sistem kesultanan. Sama juga di Sabah. Di Sabah pun masih mengamalkan sistem kesukuan, sistem kesultanan dan ada satu sistem ketua bebas. Okey. Yang kedua, dari segi kestabilan ni, kalau negara yang stabil, dia mesti ada perundangan sendiri. Okey, kalau dari segi perundangan, kita boleh bezakan dia, iaitu perundangan ataupun undang-undang tidak bertulis serta undang-undang bertulis. Kalau undang-undang tidak bertulis ni biasanya adat lah, kita kata adat resam. Contoh seperti adat pepatih. Kalau undang-undang bertulis ni, undang-undang yang ada termaktub, ada tertulis adalah Hukum Kanun Melaka ataupun Hukum Kanun Pahang serta Undang-Undang 99 Perak. Ini adalah contoh undang-undang bertulis. Kalau di Sarawak dan Sabah pula, kita boleh lihat peraturan hidup dan undang-undang adalah berdasarkan hukum adat yang telah diamalkan secara tradisi ataupun turun-temurun melalui kepercayaan suku masing-masing. Yang ketiga, dari segi kestabilan, sebuah negeri yang stabil dia akan ada hubungan luar. Okey, dan kestabilan negara kita ni kita dapat lihatlah melalui hubungan dengan negara luar dalam bentuk ekonomi, politik, sosial. Okey, dan kalau adanya hubungan luar, kita boleh melihatkan bahawa pemerintah tempatan yang bijak kerana mereka menjalinkan hubungan diplomatik ataupun hubungan perdagangan supaya mereka dapat luaskan pengaruh, dapat melindungi daripada ancaman musuh. Sebab kalau kita ada hubungan luar, orang susahlah nak serang kita. Sebab kita ni menjalinkan hubungan yang baik dengan kuasa ataupun negara luar. Dan kita juga dapat memajukan ekonomi negeri serta menstabilkan sistem pemerintahan yang ada. Itu adalah dari segi kestabilan. 3 perkara, iaitu sistem pemerintahan ataupun struktur sosial lah. Yang kedua adalah perundangan. Yang ketiga adalah hubungan luar. Itu dari segi kestabilan. Bagaimana pula dari segi kemakmuran? Okay? Negara kita ni sememangnya terkenal dari segi kemakmuran sebab kita ada kekayaan hasil bumi serta sumber alam. Sumber alam daripada hasil galian, dari segi kesuburan tanah. Negara kita ni sangat subur untuk menanam pelbagai jenis tanaman. Okay? Kita juga kaya dengan sumber makanan, kelautan, flora dan fauna lah. Dan kemakmuran ini kemudian telah melahirkan ataupun telah mewujudkan pelabuhan perdagangan yang strategik yang membolehkan semua hasil-hasil dipasarkan ataupun diperdagangkan ke seluruh dunia. Dan dari segi kemakmuran juga apabila kita dah maju semua kan, kita akan berkembang dari segi keintelektualan ataupun bidang persuratan. Ini adalah dari segi kemakmuran. Okay, jom kita lihat. Dari segi hasil bumi dan hasil alam, kita boleh lihat
negara kita ni ataupun negeri-negeri ni, mereka pandai memanfaatkan hasil yang ada. Okey, contoh kita lihat, negeri kita ni sememangnya kaya dengan bahan galian seperti biji timah, emas, perak. Dan kegiatan melombong ni dijalankan oleh masyarakat tempatan lah. Tapi mereka menggunakan kaedah yang tradisional lah. Kita boleh lihat kaedah tradisional seperti mendulang, melampan di kawasan sungai lah. Sebab kawasan-kawasan ni memang kaya dengan biji timah. Dan negara kita juga terkenal sebagai pengeluar hasil sumber hutan. Contoh seperti rempah ratus. Memang kuasa luar ni memang berminat sangat dengan rempah ratus, damar, rotan. Dan hutan rimba di negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak ni memang terkenal lah. Dengan kayu kayan, kapur beruas, rotan, damar, getah jelutong, kayu gaharu dan kayu cendana lah. Dan biasanya hasil hutan ni dijual kepada pedagang dari China, Jepun, Siam, India. Selain daripada hasil hutan, hasil galian, kita juga kaya dengan hasil laut. Contoh seperti sirip ikan hiu, timun laut, rumpai laut, mutiara. Ni memang kaya dan boleh jual dengan harga yang mahal lah. Dari segi kita kata rakyat juga bijak memanfaatkan hasil alam yang ada. Sebab masyarakat Melayu ni ataupun masyarakat tempatan ni biasanya mereka sangat kreatif serta berkemahiran tinggi. Mereka dapat menghasilkan kraft tangan yang sangat indah dan menarik lah. Terutamanya menggunakan sumber alam. Contoh kita boleh lihat lah daun mengkuan, daun pandan, daun nipah dan buluh ni mereka boleh ayam jadi tikar ataupun bakul. Kita tahu kan ini adalah kemahiran ataupun kreativiti yang ada lah. Dan masyarakat Melayu juga pandai bertukang, pandai buat perahu, buat perabot dari rotan serta menempa alat senjata tradisional. Sama juga di Sarawak. Sarawak ni dia terkenal dengan kegiatan menenun kain ataupun menyulam selendang. Itu adalah kemahiran. Okey. Selain daripada kekayaan secara kita kata kekayaan anugerah Tuhan, kita juga dari segi pandai menjalankan urusan ekonomi ataupun sistem ekonomi kita sangat baik, di mana kita boleh lihat dari segi perdagangan dan pelabuhan. Okey, negeri-negeri Melayu ni telah menjalankan kegiatan perdagangan sebab kita ada pelabuhan yang terletak di muara sungai yang strategik. Kita boleh lihatlah contoh seperti pelabuhan di Johor, Kedah, Kelang dan Melaka ni telah menjadi pusat pengumpulan barangan dari timur dan barat. Dan siapa ketua yang menguruskan pelabuhan iaitu Shah Bandar dilantik. Okey, selain itu sistem ekonomi kita juga sangat baik kerana kita ada sistem timbang, sukat dan ukur yang baik. Di mana kita boleh lihat, kita boleh bezakan ada 3 semua. Yang pertama iaitu masyarakat Melayu menggunakan sukatan seperti kepul, leng, kau, cupak dan kantang. Ini adalah ukuran orang Melayu. Tetapi apabila orang Melayu mula mengambil sistem timbangan dari pedagang Cina, mereka telah menukar ataupun mereka memakai sistem seperti kati, tahiu dan pikul. Ini digabungkanlah dengan sukatan pikul orang Melayu. Ini adalah terdedah dengan sistem timbangan negeri Cina. Manakala kalau sistem timbangan emas dan perak, orang Melayu ni dia menggunakan timbangan pedagang India. Kalau pedagang India ni seperti 12 sagal sama dengan 1 mayang, 16 mayang sama dengan 1 bunga, 12 bunga sama dengan kati. Tetapi apabila pengaruh British ataupun pengaruh Barat datang ke alam Melayu, mula menggunakan sukatan yang baru seperti kita boleh tengok seperti ounce, pound, tan dan gallon. Ini adalah sistem timbangan yang telah digunakan sejak dahululah. Okey, dari segi mata wang juga, sistem ekonomi yang baik mesti ada menggunakan mata wang. Okey, kalau pada awal-awalnya mereka menggunakan sistem barter lah. Kalau sistem barter ni sistem kita tukar barang. Okey, nak tukar ikan, tukar dengan sayur kan dalam urusan perdagangan lah. Tetapi kemudian apabila mata wang digunakan, mata wang logam yang diperbuat daripada timah dan emas ni telah digunakan. Dan negeri-negeri Melayu ni biasanya mereka pandai mengeluarkan mata wang sendiri. Contoh kita boleh lihat mata wang emas Kedah, mata wang emas Kelantan ataupun Kelantan ni biasanya duit kijang lah.
serta mata wang Terengganu ataupun kita panggil duit putih. Yang keempat, sistem percukaian. Kalau cukai, sistem percukaian ni kita boleh lihat cukai ialah bayaran yang dikenakan ke atas hasil pelombongan, pertanian, hasil hutan, perdagangan. Dan cukai ni adalah sumber pentabat tanah untuk pemerintah yang akan disalurkan untuk memajukan ataupun memakmurkan negeri. Kita ada pendapat tanah dari segi sistem cukai ni. Okey. Yang kemuncak ataupun kita kata kemuncak kepada kemakmuran ialah kegiatan intelektual lah. Okey. Kegiatan intelektual ni kita lihat melalui pendidikan yang bertujuan untuk melahirkan individu berakhlak mulia, berkelakuan sopan, bertata susila, berdikari dan berhimah tinggi. Untuk pendidikan zaman dahulu ni dibahagikan kepada pendidikan formal serta pendidikan tidak formal. Okey, kalau pendidikan tidak formal ni adalah merupakan pendidikan awal ataupun asuhan daripada institusi keluarga. Maksudnya keluarga yang mendidik anak-anak ataupun kanak-kanak lah. Apa yang mereka ajarkan kepada kanak-kanak tersebut adalah seperti kemahiran ataupun skill untuk bercucuk tanam, menangkap ikan, nak menjadi seorang nelayan yang baik macam mana, bertukang, menghasilkan kraft tangan. Mereka juga ajar ilmu seperti ilmu agama, berpekerti mulia, cara nak buat kawan, nak berkawan dengan orang lain macam mana, cara menjaga maruah. Dan biasanya pendidikan tidak formal juga diberikan melalui pantun, syair. Belajar pasal pantun, belajar syair, belajar peribahasa, pepatah, pantang larang, cerita berbentuk teladan dan pengajaran. Itu adalah pendidikan tidak formal. Okey, kita boleh lihat juga mereka diajarkan tentang cerita rakyat. Okey, cerita rakyat ni seperti cerita si tanggang anak derhaka. Ini ajar kanak-kanak ataupun anak-anak mereka jangan menderhaka terhadap ibu bapa. Cerita anjing dengan bayang-bayang. Kalau pendidikan tidak formal ni biasa disampaikan dalam bentuk cerita lah. Bentuk cerita, bentuk pantun, syair. Yang tadi juga cakap lah, peribahasa, pantang larang untuk dijadikan teladan lah. Contoh kita boleh lihat pantun di bawah ni. Okey, kalau di Sarawak pula, penduduk Bumi Putra di Sarawak dan Sabah ni mereka menerima pendidikan tidak formal yang membolehkan mereka untuk berdikari apabila mereka besar kelak lah. Dan di Sarawak pendidikan tidak formal ni diperoleh melalui cerita lisan berkaitan dengan amalan ataupun kepercayaan turun-temurun sesuatu etnik. Contohnya cara berburu, cara meramu hasil hutan. Tu perkara yang mereka belajar. Kalau di Sabah, pendidikan ni dipelajari melalui keluarga ataupun masyarakat di tempat mereka tinggal. Mereka diajar seperti kemahiran bersawah, menternak binatang, nak ternak ayam, nak ternak apa lagi lembu macam mana, nak bagi banyak. Cara bertukang, cara berburu binatang di hutan, memanjat, nak manjat pokok kelapa kot. Nak memancing macam mana, nak menyumpit. Ini yang biasanya etnik-etnik lah yang menggunakan kaedah-kaedah tertentu. Okey, kalau pendidikan formal pula, kita tahu pendidikan formal ni biasanya mereka di sekolah lah ataupun di istana. Biasanya kalau dulu dilaksanakan di tempat-tempat, belum ada sekolah lagi. Kalau dulu biasanya belajar di istana ataupun di masjid dan surau, pendidikan pondok ataupun madrasah. Biasanya pendidikan formal ni mereka belajar benda berkaitan dengan Islam ataupun ilmu keagamaan. Contoh kita lihat kalau di istana ni biasanya belajar tentang hal pentadbiran negara. Macam mana nak mentadbir negara, sistem politik. Kalau masjid dan surau ni adalah melibatkan bacaan dalam solat, tajwid, serta mempelajari hadis, fiqh dan usuluddin. Kalau pendidikan pondok ni mereka belajar tentang Al-Quran, ilmu hadis dan bahasa Arab. Sama juga kalau di madrasah ni mereka ada sukatan pelajaran. Maksudnya mereka belajar pelajaran secara sistematik lah. Mereka laksanakan dalam kelas. Ada tahap permulaan, pertengahan, pengkhususan. Okey, siapa yang awasi mereka? Mereka ada guru besar ataupun mudir dan diselia oleh jawatan kuasa kewangan. Ini contoh seperti Madrasah Taufiqiyah di Kedah. Kalau di Sarawak pula, pendidikan formal ni biasanya di masjid dan sekolah agama lah.
Dan etnik beragama Islam ni mempelajari pendidikan agama Islam lah, seperti cara membaca Quran, cara menulis tulisan Jawi serta cara melaksanakan ibadat lah yang diajar oleh cikgu ataupun guru Al-Quran, imam ataupun lebay. Kalau di Sabah pula, pendidikan formal ni sangat terhad lah. Kalau di Sabah ni dia tak sama. Sikit dia terhad. Tak banyak yang dapat dipelajari oleh murid-murid. Segelintir murid je yang dapat pendidikan formal ni. Kalau etnik Islam ni, mereka belajar cara membaca Al-Quran, cara menulis tulisan Jawi di surau, pondok dan rumah guru agama. Ini adalah pendidikan formal lah. Ada guru, ada tempat mereka belajar lah, sama ada di sekolah agama ke, istana ke, masjid ke, madrasah ke, pendidikan pondok. Okey, yang seterusnya dari bidang keintelektualan ni kita boleh lihat dari segi perkembangan bahasa Melayu dan tulisan Jawi. Kalau bahasa Melayu ni kita boleh lihatlah, bahasa Melayu ni adalah menjadi bahasa ilmu ataupun bahasa lingua franca. Lingua franca ni adalah bahasa untuk kita berkomunikasi dengan orang lain lah. Maksudnya orang luar negara pun faham apa itu bahasa Melayu. Kita boleh lihat betapa majunya bahasa Melayu dulu lah, sebelum digantikan dengan bahasa Inggeris. Sekarang ni kalau kita cakap bahasa lingua franca ni bahasa Inggeris lah. Semua orang boleh faham. Bahasa yang semua orang dapat faham. Tapi kalau dulu bahasa Melayu ni lah. Okey, bahasa lingua franca dalam dunia perdagangan di alam Melayu. Datang je alam Melayu ni kena pandai berbahasa Melayu lah. Bahasa Melayu ni membuktikan kemampuan untuk menyampaikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan lah. Okey, yang kedua dari bidang kaya kesusastraan juga. Okey, kalau kaya kesusastraan ni kita boleh membuktikan orang tempatan ni memang mempunyai banyak ataupun ramai cendekiawan yang menghasilkan kitab ataupun karya kesusastraan yang bermutu tinggi. Contoh kita boleh lihat Tuhfaz Al-Nafis, Gurindam 12, Misal Melayu dan Hikayat Datuk Mepati Jepang. Ini adalah karya-karya yang agung lah, yang hebat. Jadi kita telah lihat bagaimanakah negeri ataupun negara kita memangnya telah maju dari segi, kita lihat dari segi perundangan, dari segi hubungan luar, dari segi sistem pentadbiran yang menunjukkan negeri kita yang sangat stabil. Serta kita juga telah lihat bagaimanakah kemakmuran negeri kita yang kita boleh lihat dari segi kekayaan hasil bumi dan hasil alam, serta sistem ekonomi yang boleh dilihat melalui sistem percukaian, sistem mata wang, sistem timbang dan pelabuhan yang strategik lah. Dan kemuncaknya adalah bidang intelektual lah, yang kita boleh lihat pendidikan dahulu serta bidang dari segi kesusastraan serta perkembangnya bahasa Melayu dan sistem tulisan Jawi. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia ni seharusnya kita berbangga dengan kestabilan dan kemakmuran tanah air yang telah menyebabkan kita dapat warisi daripada generasi yang terdahulu. Jadi kita nak tak nak kita kena berusaha lah dengan bersungguh-sungguh untuk membangunkan negara kita. Kita harus bertanggungjawab untuk mempertahankan identiti bangsa kita. Ini adalah kenapa negara kita maju sampaikan kemudian harinya kedatangan kuasa barat yang kita akan belajar dalam 1.2 nanti. Okey, kita lihat latihan untuk topik hari ini. Okey, biasanya soalan kalau dia tanya antara berikut yang manakah berkaitan dengan peranan Sultan dan pentadbiran kerajaan Melayu? Apakah jawapan anda? Antara berikut yang manakah berkaitan dengan peranan Sultan dan pentadbiran kerajaan Melayu? Peranan Sultan. Cikgu bagi masa tengok sekejap. Jadi jawapan yang tepat adalah 1 dan 2. Jadi kita telah lihat lah pada awal-awalnya. Kalau kamu tengok buku teks sendiri pun di muka surat 4. Okey, Sultan ni menjadi ataupun yang paling atas, dia mengetuai pentadbiran negeri. Kita tahu yang kedua pula adalah menjadi lambang kedaulatan. Sesebuah negeri yang berdaulat tu mesti ada raja. Okey, yang kedua pula, apakah tugas utama pembesar jajahan dan daerah?
Sama juga di muka surat 4. Cikgu percaya kamu dah jumpa jawapannya. Jawapan dia adalah B. Mempertahankan kedaulatan negeri. Okey, nombor 3 pula. Raja yang berikut berkaitan dengan tugas pembesar dalam masyarakat Melayu. Okey, X. X ni tadi kita dah kata kan, menyampaikan arahan Tuhan. Arahan Tuhan pula. Menyampaikan arahan raja ataupun sultan. Dia adalah orang tengah. Ataupun dia juga menyampaikan arahan daripada pembesar pada rakyat serta mengekalkan keamanan kampung. Siapakah jawatan ini? Ni pun muka surat ke-4. Muka surat 4 jumpa. Ni, jawapan dia adalah D. Penghulu. Okey, untuk nombor 4 pula, cikgu bagi masa kamu baca sekejap sebelum cikgu bagi jawapan. Okey, raja yang berikut menunjukkan bentuk pendidikan masyarakat di negeri-negeri Melayu. Okey, pendidikan formal. Pendidikan tidak formal, mempelajari pantun, cara berkawan, membuat perahu. Agak-agaknya apakah jawapan kepada kepentingan pendidikan tidak formal ini? A. Mengukuhkan ikatan keluarga. Ada ke? Muka surat 8. Okey, kita berhenti jap. Okey, B. Melahirkan pahlawan bangsa. Yang ni taklah sebab dia tak kata belajar cara nak berperang, tak cakap kan. Okey, C. Menjadi tokoh berpengaruh. Tak, kalau tokoh berpengaruh ni biasanya dalam pendidikan formal lah. Okey, melahirkan pekerti mulia. Jawapan dia adalah D. Kalau kamu masih ingat lagi, cikgu dah cakap. Pendidikan ni bertujuan untuk melahirkan individu yang berakhlak mulia, berkelakuan sopan, bertata susila, berdikari dan berhemah tinggi. Jadi jawapan yang paling tepat adalah D. Jadi sampai sini saja untuk topik 1.1. Kita akan sambung lagi topik 1.2 minggu depan. Okey, masih lagi dengan PDPR dan tolong balik ke grup kelas kita dan tengok latihan yang seterusnya cikgu akan berikan.